Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musliman yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita mulakan pertemuan dan pengajian ilmu pada malam ni dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita bersama-sama pada malam ni insya-Allah. Sama-sama ikut saya tuan-tuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين. Marilah sama-sama muslimin dan musliman kita melafazkan kalimah agung Alhamdulillahi Rabbil Alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana yang selayaknya dipuji pada segala kebaikan kita dan pada segala kebaikan yang berada di alam ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu tuan-tuan, kita kena faham lam itu alhamdulillah kan, ada lam li ya. Lillah ni lam tu adalah bermaksud khas. Jadi bila sebut puji-pujian ini, tidak ada yang boleh dipuji selayaknya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata segala puji-pujian ini hanya tertentu, kalau ikut bahasa dalam kitab-kitab lama disebut segala puji-pujian itu hanya tertentu. Makna kata tak ada yang boleh dipuji yang selayaknya secara hakikat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Kita sebagai makhluk ini hakikatnya hanyalah dirahmati oleh Allah, hanyalah dalam rahmat belas kasihan Allah sehingga kita boleh melakukan kebaikan. Tetapi pada secara hakikatnya kebaikan itu adalah kurniaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita bicara bab puji-pujian ini ada 4 bab puji-pujian ni, babnya ada 4. Empat-empat ni kok mana-mana pun balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, tujuan kita cerita bab memuji Allah ini supaya kita sentiasa dapat memandang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi dalam jalan tasawuf ini tuan-tuan, dia bukan sekadar beramal ibadat, tetapi tasawuf ini pada akhir perjalanannya untuk sampai mengenal tuan-tuan ya. Ibadat ni jalan untuk mengenal sebenarnya. Hakikat kepada ibadat itu mengenal. Sebab tu kalau kita tengok kepada ayat Quran itu, Allah kata aku buat kamu wahai manusia bukan untuk lain-lain. Tak ada. Bukan untuk kehidupan dunia yang sementara, bukan untuk duit kaya raya, bukan untuk pangkat. Allah tak kata semua perkara tu tuan-tuan. Tapi Allah dah sebut kepada kita, kejadian kita ni satu je, illa liya'budun, melainkan untuk kamu beramal ibadat kepada aku. Jadi tuan-tuan, ibadat itu adalah asas kepada kehidupan kita dekat dunia tuan-tuan ya. Untuk kebahagiaan kita asasnya kena ada ibadat. Tetapi adakah ibadat itu maslamat? Bukan. Ya. Maslamat kepada ibadah untuk permulaan ini ialah liya'rifun. Kata Ibnu Abbas, liya'budun ay liya'rifun tuan-tuan ya. Ini kita masuk pada pengajian tasawuf. Jadi maknanya beramal sehingga kita dapat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya.
Jadi kenapa kita sentiasa ada sifat syukur? Kerana kita sudah mengenal dengan dia. Kita nampak segala-galanya adalah daripada dia, bukan daripada makhluk. Maka kita sentiasa memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi memang kita ini setiap harinya memang melafazkan kalimah tauhid itu dalam semayang kita, dalam azan kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan. Aku naik saksi, aku sedang bersaksi. Tuan-tuan, kenapa asyhadu itu, tuan-tuan kena faham kenapa asyhadu itu tidak disebut sebagai syahid tu, tuan-tuan. Kenapa perkataan asyhadu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dalam semayang itu ucap, kita tak sebut syahid tu alla ilaha illallah, tak ada perkataan tu, tapi kita sebut asyhadu. Tuan-tuan, maksud asyhadu itu ada maksud tersirat yang Allah nak kita faham daripada ucapan asyhadu itu, tuan-tuan ya. Kenapa disyariatkan asyhadu? Kenapa Allah tak syariatkan kita sebut syahid tu alla ilaha illallah? Tak ada perkataan syahid tu, tapi asyhadu. Azan pun begitu juga, asyhadu, tuan-tuan. Dan perkataan ini kita terus sebut sampai mati pun asyhadu juga. Kenapa tak syahid tu? Bila syahid tu, tuan-tuan? Akhirat esok baru syahid tu. Akhirat tak ada asyhadu dah, akhirat esok syahid tu, tuan-tuan ya. Jadi uslub apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari segi uslub bahasa ni, kita kena faham. Khitab Tuhan dipanggil. Maksudnya Allah nak sampai apa pada kita tentang ucapan asyhadu itu. Khitab Allah di mana kepada kita, tuan-tuan ya. Kalau kita tengok pada bahasa Arabnya, tuan-tuan, asyhadu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', tuan-tuan. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia akan tahu, tuan-tuan ya. Yashhadu, asyhadu, nashhadu, tuan-tuan ya. Jadi asyhadu ini maksudnya adalah fi'il mudhari', dan maksud bahasa Melayu dia, tuan-tuan, kita kena terjemahkan begini. Aku sedang bersaksi. Kena terjemah yang tu. Kita ramai terjemah macam mana, tuan-tuan? Aku naik saksi. Kurang tepat. Asyhadu ni maksudnya aku sedang bersaksi. Itu maksud asyhadu. Maksudnya bila kita ucap ucapan itu, kita sedang melakukan ucapan itu. Saya sedang bersaksi. Itu maksud asyhadu. Dan maksud fi'il mudhari' yang dua. Saya sedang bersaksi dan akan terus bersaksi. Itu maksudnya. Fi'il mudhari' ni maknanya sekarang dan akan datang. Itu maksud fi'il mudhari'. Kalau syahid tu aku telah pun bersaksi. Bila kita akan betul-betul telah bersaksi kepada Allah? Akhirat esok. Sebab tu kita tak kata syahid tu. Sebab sekarang kita kat dunia, kita belum nampak lagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat tak ada dah kerja kita nak menyaksikan Tuhan, sebab Allah memang ada dengan kita melihat dia di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Jadi dekat dunia ni kita ucap asyhadu tu. Apa kerja buat kita? Apa yang tersirat daripada asyhadu itu? Aku sedang bersaksi dan akan terus bersaksi. Ni kita punya ucapan, tuan-tuan. Jadi ucapan ni kalau kita tak buat, kita dusta atas perkataan kita. Kita kata kita sedang bersaksi, akan bersaksi. Tapi mana penyaksian kita? Tuan-tuan, sebab tu kita kena hidupkan kalimah ini untuk kenal kepada Allah. Jadi maksudnya asyhadu, aku sedang bersaksi. Kita melihat alam ni, kita sedang menyaksikan kalimah ini bergerak pada seluruh alam ini, tuan-tuan. Mana kata kita sedar, kita ni sedang bersaksi. Pergerakan kita, diam kita, solat kita, ucapan kita, semua perbuatan kita adalah daripada kehendak dia, daripada pentadbiran dia, daripada segala kebaikan-kebaikan daripada Allah. Itu yang datang puji-pujian tadi, tuan-tuan. Sebab kita sedang bersaksi, maka kita memuji. Bukan kita sedang bersaksi sekarang, bahkan akan terus bersaksikan Allah. Tuan-tuan faham tak bersaksi ni apa? Tuan-tuan, saksi ni maknanya kita melihat lah, tuan-tuan. Macam saksi mahkamah tu, apa maksud orang saksi zina? Dia tengok orang buat zina tu, dia nampak perbuatan zina tu, maka baru betul dikatakan orang itu sedang bersaksi. Kalau orang itu tidak bersaksi tapi dia cakap bersaksi, maka ucapannya dusta, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, untuk kita dekat kepada Allah ni kena ada perkara ni, tuan-tuan ya. Baru hati kita ni dekat dengan Tuhan. Hari ni tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah banyak mana tuan-tuan menyaksikan Allah ni hari ni? Dah banyak mana daripada bangun tidur, semayang tadi sedar ke siapa? Kita sedar kita semayang ke, kita duk nampaklah hati kita Allah sedang semayang dengan kita? Ni tuan-tuan sedang melihat ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan sedang melihat ke? Ataupun tuan-tuan sedang rasa tuan-tuan sedang diperlihatkan oleh dia? Rasa apa sekarang? Jadi hari ni dah banyak mana kita bersaksikan Allah? Kalau kita ada asyhadu dalam semayang itu, tapi kita tak menyaksikan Tuhan, kita tengok alam ni nampak kita sedar makhluk, maka penyaksian kita belum hidup. Dusta, tuan-tuan ya.
Jadi bila kita masuk pengajian tasawuf ini, antara maslamat ibadat itu sampai hati kita terbuka dan sentiasa kita memandang dia dan kenal kepada dia, barulah dipanggilkan menyaksi. Jadi tuan-tuan kena hidupkan perkara tersebut tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi perkara lagi nya tuan-tuan, dalam pengajian tasawuf ini kita nak hidupkan hati tuan-tuan. Ni kita malam ni nak sambung bab hati ni, bab hati nah. Muka surat 53 ni bab hati tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, kenapa kita kena hidupkan hati? Sebab tuan-tuan, hati inilah tempat merasa dan tempat memandang Tuhan tadi. Tuan-tuan sedar alam ni ciptaan Allah ni, di mana kesedaran itu? Hati. Tuan-tuan, mata ni melihat luarannya, tapi hati ni akan berkata ini Allah, ini Allah, ini Allah. Sebab tu dalam Al-Quran menyatakan tuan-tuan, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan orang-orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, asyik dengan Allah itu, dia sentiasa melihat alam ni, dia akan sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Watabattal ilaihi tabtila. Dan Allah kata biarkan mereka dengan ucapan itu sehingga mereka mabuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka lihat? Hati mereka tembus kepada melihat pencipta alam yang setiap saat tuan-tuan, sedikit pun Allah tidak terlepas dengan sekalian makhluk yang ada pada hari ini tuan-tuan ya. Cuma kadang-kadang kita tengok alam ni, kita tak sedar kepada Allah tu kenapa? Hijab hati kita, buta mata hati kita untuk sampai kenal kepada Allah di sebalik alam dan makhluk pada hari ini tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, sebab tu kita hari ini sibuk nak bersihkan hati supaya hati itu ada timbul perasaan rasa dengan Allah. Saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Kita ni tuan-tuan, jangan kita rasa kita sudah beramal ibadat, sudah mari masjid, sudah zikir, kita rasa kita ni sudah mencapai kehambaan, maslamat kehambaan yang hakiki. Belum tuan-tuan ya. Kita jangan sekadar tengok, oh aku ni dah boleh semayang, oh aku ni dah boleh baca Quran, aku ni sudah zikir. Itu permulaan tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok lagi tinggi. Kita bukan sekadar tengok kita ni sebagai hamba sudah boleh ikut perintah Allah, sudah boleh semayang dan sebagainya. Kita kena tengok satu lagi perkara, kita kena tengok juga sejauh mana ibadah tadi sudah ada rasa dengan Allah. Sudah ada rasa dengan Allah. Jangan sekadar rasa aku ni dah semayang, sudah beramal ibadat, dah semayang sunat, cukup. Tuan-tuan nak beramal ibadat permulaan. Yang kita nak bersihkan hati, sampai mana hati kita bersih? Sampai ada rasa dengan Allah. Tanya tuan-tuan semayang tadi ada rasa dengan Tuhan bagaimana? Tuan-tuan nak rasa apa? Rasa hati yang asyik dengan dia, hati yang cinta kasih kepada dia. Tak ada rasa lagi, maksudnya hati kita ni masih banyak dosa, belum ada rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa ni yang payah nak cari. Sebab tu tuan-tuan, adanya pengajian tasawuf, adanya ulama-ulama tasawuf, sebab nak bagi hati manusia timbul rasa semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni ramai manusia-manusia yang ibadat tapi hati tak ada rasa dengan Tuhan, kosong. Tuan-tuan nak tujuan kita mengaji tauhid, nak bawa hati ada rasa. Tuan-tuan, bila ada rasa itu baru dipanggil mengenal. Selagi tak ada rasa tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan kenal kepanasan api. Macam mana kita nak tahu orang yang kenal panasnya api? Sampai dia rasa panas api itu tuan-tuan. Sampai dia pernah pegang api itu, dia pernah rasa pedihnya kena api itu, baru dia panggil dia mengenal api yang sebenar-benar api. Tuan-tuan, orang yang tak rasa panas api dia belum mengenal. Dia tahulah api itu api, dia tahulah benda tu panas. Tapi selagi mana dia tak rasa sentuhan api itu, dia tak akan tahu macam mana hakikat api itu. Tidak tuan-tuan. Jadi kita dengan Allah gitu, tuan-tuan nak. Jadi nak timbul rasa, sebab rasa itulah baru dipanggil mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, sebab tu pentingnya kita bersihkan hati sampai mana ustaz? Zikir sampai mana ustaz? Taubat tinggalkan dosa sampai mana ustaz? Sampai ada rasa dengan Allah. Sampai ibadat kita, ibadat yang kuat perasaan kita dengan Allah. Tuan-tuan, sebelum nak ada rasa begitu, paling-paling tidak pun kita sudah ada perasaan malu dengan Allah pun tak apa. Tuan-tuan, maksud kata kalau kita ibadat, kita semayang ni tuan-tuan, mata kita ni kalau nak angkat tengok rata-rata kita dah rasa malu dengan Allah, tu pun tak apa kalau ada. Ni kita kadang-kadang semayang ni, mata tengok depan, tengok kiri, tak rasa apa, tak rasa malu dengan Allah, tak rasa apa-apa. Maksudnya hati kita jauh ada rasa dengan Tuhan. Jadi kita ibadat ni ibadat kosong saja tuan-tuan ya. Sedangkan diri kita yang sebenar-benar diri ini belum ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hubung dengan mana? Hubung dengan mulut je.
tapi diri kita belum berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak muhasabah tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan, bila kita balik dengan Tuhan, tuan-tuan, mana yang akan kita balik dengan Allah nanti? Di mana diri kita yang sebenar-benar diri, tuan-tuan? Diri kita yang sebenar-benar diri yang mana? Ramai orang kata diri kita ni diri, tuan-tuan nak. Ni bukan diri, tuan-tuan. Kalau orang tanya kita, mana Ustaz Isyam? Mana kita, tuan-tuan? Kita yang mana? Orang tunjuk ni. Ni bukan ni pipi, tuan-tuan. Ni dada, tuan-tuan. Yang ni tangan. Diri kita yang sebenar-benar diri yang kat dalam, yang tak nampak ni, tuan-tuan. Jadi kita ni sekarang ni, tuan-tuan, beramal ibadat sebab nak hidupkan yang kat dalam tu. Kita. Yang luar ni sangka je. Bukan ada apa-apa, sangka je, tuan-tuan. Kita ke mana sangka ini dibuat dalam perut ibu 4 bulan, kita tak ada lagi. Kita bukan ada dalam tu lagi. Selama mana 4 bulan baru Allah tiupkan kita tu, kita baru turun masuk dalam perut ibu kita, tuan-tuan. Jadi diri kita ni tak ada apa-apa. Sangka untuk menanggung roh yang akan masuk dalam sangka itu, tuan-tuan. Roh tu siapa? Roh tu hakikat kita sekarang ni. Yang saya sedang bercakap dengan tuan-tuan, yang saya sedang melihat ni, bukan biji mata ni, roh saya sedang melihat, tuan-tuan. Biji mata ni sebagai penzahiran roh saya yang ada kat dalam diri saya ni, tuan-tuan. Jadi hakikat diri kita tu yang kat dalam. Esok, tuan-tuan, nak balik pada Allah, yang kat dalam ni akan keluar. Allah panggil, wahai roh, itulah kita akan keluar. Tuan-tuan, nanti bila kita keluar, tuan-tuan, ketika tu baru tuan-tuan tengok siapa tuan-tuan yang sebenar. Baru tuan-tuan menyesal ketika itu. Manusia hari ni, tuan-tuan, tak nampak. Manusia hari ni sibuk jaga sangka, jaga pipi, jaga jerawat, jaga muka, jaga luar ni. Sedangkan yang ni, tuan-tuan, hampir hancur, tak ada apa-apa ni. Allah tak tengok langsung ni, sangka je, bukan ada apa, tuan-tuan, sangka je. Esok bila kita keluar, yang duk jaga sangat kulit kesihatan, perut duk makan kenyang macam-macam, yang keluar tu esok, yang tu ke keluar? Tak. Yang keluar tu yang dalam tu. Perut yang kenyang, badan yang sihat, tinggal kat bawah. Kita naik ke atas. Siapa yang naik tu? Kita lah, tuan-tuan. Ketika itu baru kita nampak mana kita yang sebenar. Inilah diri aku yang sebenar-benar diri. Tengok jasad tu, sangka aku je, bukan ada apa-apa. Tapi bodohnya aku hari tu. Dekat dunia aku sibuk jaga sangka aku tu. Pagi, petang, siang, malam aku bagi dia makan cukup. Aku senam, aku berjalan, aku angkat berjoging, aku angkat berat dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi aku lupa nak jaga diri aku yang sebenar, tuan-tuan. Kita keluar tengok, inilah diri aku, ya Allah. Tuan-tuan, masa kita keluar nanti, kita tengok kita yang sebenar-benar kita baru kita nampak. Kita ni kotor ke, busuk ke, wangi, kita baru tahu, tuan-tuan. Wahai roh yang keji, tu kita tu akan keluar tu. Kita akan keluar tengok, ya Allah, busuknya diri aku, hinanya aku, ya Allah, busuknya aku ni, ya Allah. Malaikat sambut kita dalam keadaan murka kepada kita. Naik ke atas langit, turun dekat dunia balik. Ya weh, celakalah aku. Aku sibuk, aku jaga jasad aku, makan minum harta benda. Aku tak sibuk bawa diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni pengajian tasawuf, nak bagi diri yang dalam ni hidup dengan Allah. Mana kita, tuan-tuan, beramal ibadat, nak bagi kita tu ada rasa dengan Allah. Kita ni bila kita beramal ibadat, kita ni duduk dengan Allah. Maka tuan-tuan, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, tanya, ke mana kita pergi ketika itu? Kadang-kadang kita pergi kedai makan, kadang-kadang kita pergi dekat rumah. Roh kita ni berjalan, tuan-tuan. Dia keluar berjalan. Siapa bawa dia jalan? Syaitan. Allahu Akbar. Ke mana kita pergi ketika itu? Sebab tu, tuan-tuan, kasihanilah diri tuan-tuan sendiri. Lah ni kita tak rasa penting nak khusyuk, nak jaga diri, tuan-tuan tu. Nanti dah keluar, ya Allah, apa yang aku bawa ni? Kosong, tak ada apa-apa. Ya aku sembahyang tu bibir aku je gerak. Ya aku sembahyang tu aku badan aku je rokok, tapi diri aku tidak rokok dengan Allah. Mana diri, tuan-tuan? Ni dalam ni, tak rokok. Esok keluar, ya Allah, apa yang aku bawa ni? Pahala tak ada, apa pun tak ada, busuknya aku. Tapi tuan-tuan tengok syaitan jahat. Bila tuan-tuan buat benda-benda yang tak baik, buat hiburan, tengok TV, tanya diri tuan-tuan, ke mana diri tuan-tuan tengok TV tu? Bukan dalam TV tu, tuan-tuan. Kita kena tengok cerita, diri kita ada dalam cerita tu, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok budak-budak muda main game, tuan-tuan. Dia main game sejam tu, seolah-olah dia dalam game tu, tuan-tuan. Dia ada dalam game tu, dia menghayati. Jadi diri dia lalai dengan benda macam tu. Esok dia keluar, dia nak bawa game, tuan-tuan. Tak ada benda dia nak bawa kepada Allah. Dia bawa game dia, dia bawa hiburan dia, dia bawa cerita dia, drama dia. Itulah yang akan dibawa keluar, ya Allah. Diri aku busuk dengan dunia, ya Allah. Menangislah esok. Ya Allah, aku baca Quran, tapi Quran tak lekat dengan diri aku. Sebab kita baca Quran, diri kita melayang.
Tuan-tuan, tu yang kita nak bawa diri kita sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran tu kata kita tak boleh buat dosa tuan-tuan. Sebab kita sedang zalim diri kita yang kat dalam ni. Kita akan nampak esok dia keluar baru kita tahu. Masa tu, ya Allah, aku nak balik dalam jasad aku nak betulkan diri aku. Nak bawa khusyuk, nak bawa ikhlas. Tak ada dah tuan-tuan, habis dah. Diri kita ni akan keluar dengan pengisian-pengisian yang kita beri kat dia masa dekat dunia itu. Pengisian-pengisian tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maknanya dalam Quran itu mengatakan siapa yang buat dosa faqad zalama nafsah. Sesungguhnya dia telah zalim kepada diri dia sendiri tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi kita buat dosa. Sebab kita sedang zalim diri yang dalam ni. Siapa kat dalam tu tuan-tuan? Tuan-tuan sedang zalim diri kita sendiri ya, yang kat dalam ni. Tuan-tuan jangan tengok muka ni tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Ni sangka je lah. Ni sangka je, tapi orang ni sibuk jaga sangat ni. Tinggalkan sangka tuan-tuan. Tinggalkan diri yang dalam, sibuk jaga sangka. Nak smart, rambut nak cantik, tuan-tuan nak trim bagi indah je dan sebagainya kan. Tapi yang kat dalam biar gersang, biar dalam keadaan kosong, tak dapat apa-apa kebaikan daripada yang ibadah yang kita buat. Dan Allah menyatakan dalam Quran juga, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu binasakan diri kamu yang kat dalam ni dengan kamu banyak mencampak kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan hendaklah kamu banyak buat baik pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Bila kita buat baik, dalam ni akan hidup, dalam ni akan bersih. Innallaha yuhibbul muhsinin. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maslamat kehidupan kita ini adalah untuk membawa hati yang bersih. Hati tu siapa tuan-tuan? Hati tu kita lah. Kita yang kat dalam tu nah. Nak balik esok, nak balik yang dalam tu nah. Jadi sebab tu kalau saya mengaji dengan saya sangat fokus kepada anak murid saya. Ibadat mesti tenang, lama, hati yang berhadap dengan Tuhan, khusyuk dan sebagainya tuan-tuan. Sebab saya tahu esok tuan-tuan akan balik bukan nak bawa jasad ni, nak bawa yang kat dalam ni. Sebab tu bila saya menerangkan perkara ni, saya nak kita buat sungguh-sungguh dari segi dalaman kita dengan Allah tu. Mesti lama-lama beramal ibadat dan berikan perhatian sesungguhnya kepada Allah dari segi hati kita tuan-tuan ya. Hari ni juga tuan-tuan saya nak sebut dengan tuan-tuan juga tentang hakikat mengenal kepada syaitan itu. Kita kenal syaitan ni tuan-tuan. Bila kita kenal dia, baru kita boleh lawan dia. Kalau kita tak kenal dia, kita nak lawan dia macam mana tuan-tuan ya. Tuan-tuan, syaitan ni memang kerja buat dia adalah untuk membawa manusia ni. Tuan-tuan ingatlah, syaitan ni kerja buat dia nak bawa manusia. Ingat, fokus tuan-tuan, dia punya tujuan dia sia-sia hidup kat dunia. Itu kerja syaitan. Sia-sia. Tuan-tuan dilahirkan oleh Allah untuk kenal Tuhan kan? Yang tu dia takkan bagi. Sia-sia. Beramal ibadatlah lama-lama, tapi kamu takkan ada perasaan dengan Allah. Beramal ibadatlah lama-lama, tapi hati kamu akan terus lalai dengan Allah. Syaitan tujuan dia supaya kita hidup dekat dunia ni sia-sia, rugi, menyesal di akhirat sama dengan dia. Soal tu kerja dia tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan tengok macam mana dia punya strategi untuk menghancurkan kita yang kat dalam ni tuan-tuan ya. Syaitan ni dia ada 5 perkara dia buat dengan tuan-tuan ya. Strategi dia ada 5 perkara. 3 yang ketika mana ibadat, 2 yang di luar ibadat. Tuan-tuan ya. Jadi kita tahu dah kerja buat dia yang ni, kita kena usaha supaya jangan bagi kerja buat dia ni berjaya terlaksana atas diri kita masing-masing. Kalau tidak, kita penat hidup kat dunia sebagai hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penat, rugi tuan-tuan ya. Pertama tuan-tuan, syaitan ni dia tak bagi kita buat ibadat lah. Tu confirm lah tuan-tuan. Sebab kalau kita buat ibadat, kita akan jadi baik, akan jadi bersih. Dia tak bagi yang tu tuan-tuan. Pertama, ketika mana nak beramal ibadat, tuan-tuan akan buat dia syaitan akan buat tuan-tuan rasa sangat malas. Malas. Sebab tu Nabi ajar kita doa supaya jangan malas. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas kita tuan-tuan, malas nak baca Quran, malas nak tahajud, malas nak sembahyang sunat, malas nak sembahyang lama-lama, habis sembahyang nak bangun cepat je, malas nak zikir. Malas ni syaitan punya kerja tuan-tuan ya. Dia tak akan izinkan tuan-tuan sebagai hamba untuk berhubung dengan Allah. Dia buat malas, dia buat berat tuan-tuan. Kita rasa berat nak beramal ibadat Kalau sembahyang sunat pun kira nak cepat habis ya. Buat tapi dalam keadaan malas tuan-tuan ya. Itu kerja syaitan yang pertama. Dia akan buat kita bermalas dengan Allah untuk beramal ibadah kepada Allah. Berat. Nak puasa malas tuan-tuan gitu Semua perkara dibuatkan jadi malas tuan-tuan. Bila dia telah buat kita malas dan kita layan malas tu, akhirnya ibadat kita dalam keadaan malas juga. Tuan-tuan jangan layan malas ni tuan-tuan Kalau kita beramal ibadat dalam keadaan malas, lembek, tak bersungguh-sungguh, ni sifat munafik. Na'udzubillah Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Bila mana mereka solat dalam keadaan bermalam-malam. Allah Akbar. Senang, lembek. Ni orang yang beramal ibadat tak ada isi, kosong. Buat malam-malam tu kita tak ada isi. Dah tu, kalau orang yang boleh berjaya lawan syaitan dengan sifat malas ni, syaitan datang lagi. Tuan-tuan nak, dia buat supaya kita beramal ibadat bukan kerana Allah. Ni kerja syaitan yang kedua. Dah beramal ibadat, dah bersungguh-sungguh, datang dah. Dia cucuk dalam hati kita, kamu datang ni kan, datang ni kerana kamu ni ustaz. Kalau kamu tak datang, orang kata apa pula kan. Katakanlah ustaz tak datang masjid, solat berjemaah, malu lah ada pangkat ustaz. Kita datang ni kerana kita AJK masjid. Tuan-tuan nak, kita datang ni kerana kita orang kenal kita ni orang yang mengaji agama, berkuliah, takkan tak datang masjid. Tuan-tuan nak, akhirnya datang dalam keadaan bukan kerana mencari Allah. Itu satu yang pertama. Yang kedua juga, syaitan kata apa? Kamu semayanglah duha banyak-banyak, kamu semayanglah ibadah banyak-banyak, sebab nanti rezeki kamu murah. Kamu amal ibadat banyak-banyak, nanti kehidupan kamu dekat dunia Allah bagi macam-macam. Kita beramal ibadat sebab nampak dunia akan datang pada kita. Kita punya perniagaan akan maju, orang akan sayang pada kita. Kita beramal ibadat bukan nak cari Allah, nak cari kesenangan-kesenangan dunia. Kamu semayang sunat duha, nanti rezeki kamu murah dan sebagainya. Kita rasa macam betul dah tu, padahal kita dalam tipu daya syaitan tu. Beramal ibadat mencari kepuasan nafsu dan dunia, tuan-tuan kita. Jadi dia buat kita tak ikhlas. Yang ketiga, dalam ibadat tuan-tuan, dia buat apa? Dah mana kita datang nak cari Allah, macam kita ahli tasawuf ni, tuan-tuan nak cari redha Allah, dan kita datang masjid surau ni, nak datang dengan kuliah nak dekat diri kepada Allah ni, betul dah niat kita. Dia buat macam mana pula? Dia datang dalam hati kita supaya lalai kepada Allah. Ni kerja dia yang ketiga. Ikhlas dah, betul dah hati tu, tapi dipusing pula hati supaya lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, kita tanya diri kita balik, apa yang tinggal kepada kita setelah mana kita selesai ibadat? Apa yang tinggal? Apa pun tak ada. Dalam keadaan kita sudah ikhlas pun dia buat kita lalai. Akhirnya bagi salam, apa pun tak ada dalam jiwa kita, kosong. Ini syaitan tu tepuk tangan dia. Sebab kita buat ibadat sia-sia, tak ada yang melekat kepada diri kita, tuan-tuan. Lepas tu habis ibadat, luar daripada ibadat, syaitan datang pula. Dia buat apa, tuan-tuan? Habis bagi salam sembahyang, bangun. Dalam keadaan luar ibadat, dia buat apa? Dia tak akan benarkan hati tuan-tuan untuk ingat Allah. Dia buat tuan-tuan lalai terus. Lepas tu tuan-tuan, hati kita ni, kita nak kena lawan syaitan supaya ingat Allah banyak-banyak. Bila kita habis semayang, kita lalai, tak zikir, hati kita tak jalan lah, tak sebut Allah, Allah, ataupun tak zikir lah, subhanallah, subhanallah, la ilah. Tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan dalam cengkaman syaitan 24 jam sebenarnya. Syaitan lah duduklah hati kita, duduk bagi jangan ingat Allah langsung tu. Yang kita habis selesai semayang, habis isyak ni kan, subuh esok baru ingat Allah balik. Malam kan pagi kan buat apa kan? Tengok TV lepas ni, sembang. Kedai kopi, puan-puan tidur, main handphone. Esok pagi subuh baru ingat Allah balik. Kan subuh habis semayang, kerja puan-puan tak nampak Allah dah. Zuhur baru ingat Allah. Itu pun tak ingat Allah juga, tu terpaksa semayang. Aduh, tak semayang kan kena bakar pula, tuan-tuan. Semayang tak semayang maknanya terpaksa semayang, bukan kerana rela nak cari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau jiwa kita macam ni, esok balik kepada Allah, di mana martabat kita di sisi Allah? Kalau inilah keadaan kita sebagai hamba. Sebab tu tuan-tuan, kita ni maksudnya beramal ibadat ni untuk sampai hati kita dekat, ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, yang kelima, yang terakhir, syaitan ni dalam keadaan luar ibadat, dia akan buat kita bermaksiat kepada Allah. Lalai buat maksiat, tengok TV, mata tengok maksiat sebagainya. Akhirnya hati kita ni apa yang tinggal? Syaitan kerja dia nak sia-siakan hidup kita habis. Ibadat pun sia-sia, luar ibadat pun sia-sia. Akhirnya apa kita nak balik pada Allah esok? Tak ada apa-apa, roh yang kosong, roh yang gersang, roh yang dahaga, dalam keadaan gitu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila kita dah kenal 5 perangai yang syaitan buat dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan kena lawan. Ketika mana beramal ibadat, jangan malas. Ketika mana beramal ibadat, kena ikhlas. Ketika mana beramal ibadat, kena khusyuk kepada Allah. Luar daripada ibadat, hati ingat Allah banyak-banyak. Jangan buat maksiat dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya kita nak kenal diri kita yang sebenarnya, untuk kita kenal matlamat kita, supaya kita ni berjalan dekat dunia ni jangan jadi orang yang dirugikan oleh syaitan dengan tipu daya tuan-tuan ya. Kita kalau tahu perkara ni, pegang sungguh-sungguh perkara ni, selamatlah kita dunia sampai akhirat, mencapailah kejayaan kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, sebagai nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diridai oleh Allah, balik dekat akhirat esok dalam keadaan hati yang benar-benar hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, fokus kita pada saat ini dan pada kali-kali yang seterusnya, tuan-tuan, adalah untuk
menghidupkan hati ini sehingga hati kita ni sudah mula ada rasa dengan Allah. Yang tu kena hidupkan tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz, saya ada ustaz cakap tu, tapi yang ustaz cakap tu kadang-kadang datang, kadang-kadang tak ada. Tuan-tuan, rasa tu dah ada dah, rasa menangis kadang-kadang, rindu kepada Allah, rasa berdosa, rasa taubat dan sebagainya kan. Hati tu kuat rasa tapi tak kekal ustaz. Tuan-tuan, ketika mana dia ada rasa tu, ketika itu dia tengah bersih, sebab tu dia ada rasa. Tapi bila mana ustaz, sekarang ni saya dah tak dapat dah. Bila tak dapat tu, tuan-tuan kena tengok hidup kita balik tu. Kemana hidup kita pergi tu, menyebabkan rasa tu Allah dah tak bagi dah tuan-tuan ya. Jadi rasa tu nak bagi kekal macam mana? Jaga hidup kita lah. Sebab tu tuan-tuan, hidayah ni kena jaga. Bukan maksud bila Allah dah bagi kita hidayah, rasa kuat dengan Allah ni, kita pun dah rasa merdeka. Dah tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, syaitan dengan nafsu ni, dia akan terus untuk hasut kita sampai kita jadi wali Allah pun dia akan datang lagi ya. Hatta Nabi SAW pun syaitan datang lagi, nafsu datang lagi. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, tak ada istilahnya merdeka atas dunia, tak ada. Tuan-tuan pujuklah nafsu tuan-tuan, sebut, wahai nafsu, sabar. Tempat merdeka kamu bukan dunia, tapi tempat merdeka kamu syurga nanti ya. Kita lepas merdeka dalam syurga nanti ya. Dunia ni selagi mana kita duduk dekat dunia, selagi itulah syaitan dengan nafsu ni akan terus nak ambil kita supaya kita ni tinggalkan Allah dalam kehidupan kita tuan-tuan. Bahkan kalau kita tak jaga, pangkat diri kita yang sudah dekat kepada Allah menjadi kekasih, dia boleh jatuh balik. Zaman dulu banyak cerita tuan-tuan, cerita Basisah, cerita Bal'am. Tu anak murid terbang dulu tuan-tuan. Alim besar, anak murid dah terbang atas langit tu. Baik karamah Allah bagi ya. Tapi akhirnya jatuh juga. Itu cerita-cerita yang ulama sebut dalam kitab-kitab mereka sebagai pengajaran untuk kita pada hari ini. Nak cerita dengan tuan-tuan, pangkat manusia ni tinggi macam mana pun, kalau tak jaga hidayah Allah ni akan jatuh balik. Sebab tuan-tuan, kita ni dalam keadaan kita nak dekat diri kepada Allah ni, kena sentiasa hidupkan takhalli dengan tahalli dalam hidup kita ni, ataupun kita kata maqam takwa nah. Takwa ni kena ada dalam hidup kita sepanjang masa, ataupun takhalli, tahalli tu kena ada. Sifat dua tu kena ada. Takhalli ni maksudnya hidup kita ni sentiasa kita berusaha supaya diri kita ni jangan terjerumus dengan dosa. Tu takhalli dipanggil. Macam Sayyidina Umar sebut apa? Takwa ni seolah-olah kita berjalan ni jalan atas duri, sentiasa berjaga-jaga. Yang tu kena ada dalam hidup kita. Pangkat kita, ulama ke, wali ke, siapa pun pangkat kita, mesti ada kehidupan ni. Takhalli kena ada. Sentiasa berjaga-jaga daripada buat dosa. Sebab takut jatuh balik. Syaitan ni dosa nak bagi jatuh balik. Bagi hilang rasa balik. Dan tahalli ni apa? Enjin kena sentiasa hidup. Tuan-tuan, kalau bawa kereta, lama-lama minyak habis kan? Habis kot minyak kan? Diri kita pun kalau lama-lama lapar balik kan? Tu kita makan setiap hari kan? Makan setiap hari. Jadi roh kita ni Allah minimumkan kita satu hari 5 kali sehari kita beramal ibadat tu yang wajib minimal. Jadi tuan-tuan kena hidupkan sepanjang masa kehidupan kita dengan Allah ni, kena hidupkan tahalli lah. Jadi tuan-tuan hidupkan sampai hati kita hidup dengan Allah, kemudian jaga. Hidupkan sepanjang masa. Gitulah tuan-tuan ya. Apalah tuan-tuan, nanti kita akan sambung masuk dalam kitab ni. Jadi mudah-mudahan panduan-panduan yang saya berikan kepada tuan-tuan pada malam ini menjadikan kita lebih jelas matlamat kita ni, ke mana yang kita nak bawa. Kita kenal syaitan itu untuk kita dalam kehidupan kita ni jadi orang-orang yang benar-benar beruntung kembali kepada Allah dalam keadaan kita berjaya menjadi hamba-Nya yang benar-benar diredai oleh Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita keluar esok tengok diri kita, ya Allah wanginya aku, ya Allah bersihnya aku, ya Allah bercahayanya aku, tak sabarnya aku nak bertemu denganmu ya Allah. Mudah-mudahan itulah diri kita yang sebenar pada hari ini insya-Allah tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.